Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon everyone. Macam biasa kita startkan kelas kita dengan bacaan doa dahulu. Daniel Hakim, buka mic baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina ini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, thank you. Alright, so kalau ikut perancangan sepatutnya hari ni kita bincang apa? 3.2, betul tak? Betul ke tak hari ni? Miss? Ya, saya. Saya share device dengan Ain boleh? Boleh. Okay, boleh je share device, tak ada masalah. Cuma kena maklumkanlah kat saya, takut saya terlepas pandang nama awak, saya tertik sebagai tak hadir. Alright, so sepatutnya kalau ikut perancangan hari ni kita bincang subtopik 3.2, betul? Tutorial untuk subtopik 3.2. Betul ke salah? H5T2, betul ke salah? Betul, Miss. Okay. So, saya ubah sikit. Saya habiskan bincang soalan yang semalam tak habis bincang lagi tu yang korang listkan soalan 17, 19A dengan 20. Boleh Okay. Sebab tak ada yang nak respon, tak apalah. Saya cakap seorang-seorang lah. Saya cakap dinding. Alright, so semua orang please tengok sambung semalam. Semalam kita stop 17C tak sempat bincang lagi. Okay, so dah try buat ke belum soalan 17C ni? Sebab dia sama je macam 17B. Dah cuba buat? Okay, so kalau tengok untuk soalan 17C, masih lagi solving absolute value inequalities. So saya nak laju sikit lah supaya sempat nak cover 3.2 juga. So untuk 17C awak diberi absolute value of x over x plus 4. Semua sekali mesti lebih kecil daripada 2. So tolong ingat first of all adalah kita akan define. So untuk yang ni tak adalah benda-benda yang pelik pun. Kita tengok simbol, so tahu di tengah-tengah mesti N ataupun intersection. So when you solve this, you are going to have x over x plus 4 less than 2. Satu lagi akan jadi x over x plus 4 greater than negative 2. So selesaikan sahaja. Ingat sebelah kanan mesti kosong. You are going to have x over x plus 4 minus 2 that is less than 0, and then samakan penyebut, jadilah x minus 2x minus 8 over x plus 4 less than 0. So selesaikan sahaja, awak akan dapat negative x minus 8 over x plus 4 that should be still less than 0. So sampai setakat ni ingat kita kena cari nilai x yang atas. Alhamdulillah, excuse me. Kita akan samakan dengan kosong. Yang bawah kita akan letak tidak sama dengan kosong. So negative x minus 8 is equal to 0. So x is negative 8. And then x plus 4 cannot take the value 0. Sebab apa? Sebab dia duduk pada denominator. Ingat So x tak boleh sama dengan negative 4. What we are going to do is kita tengok simbol benda ni ada sama dengan atau tidak. Sekiranya tiada, di sini akan open. Okay, maksudnya nilai negatif 8 tu tak termasuk lah. Yang ni memang sentiasa open sebab dia duduk pada denominator. So you just need to proceed with your table. Apa yang awak akan dapat dalam table of sign awak adalah okay, so this is your interval. Faktor pertama negatif x minus 8 and then x plus 4. Yang bawah kita letak semua negatif x minus 8 over x plus 4. So kita akan ada 3 kolom yang seterusnya.
Okay, so yang dalam kita akan letak apa? Kita akan tengok daripada kita punya nilai X tu. Negatif 8 dengan negatif 4, make sure letak di kedudukan yang betul and then kedua-duanya adalah open. So tak ada masalah, turunkan sahaja. Isi habiskan. So this is negative infinity, negatif 8 open, negatif 8, negatif 4 open, negatif 4 until infinity. So bagi saya satu nilai untuk saya gunakan sebagai test value untuk kolom yang pertama ni. Negatif infinity, negatif 8, nilai yang kita boleh guna adalah negatif 9. Okay, so negatif 9 masukkan dalam these two factors. Apa yang awak akan dapat adalah positif dan juga negatif. Okay, so dah dapat nilai positif negatif. Ingat, the next row, the next column untuk setiap row akan jadi apa? Yang ni negatif, 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 positif. So kita nak jawapan kita, kat sini negatif, positif, negatif. Tengok balik kita nak something yang negatif. So you have two parts. Satu di sini, satu lagi di sini. Okay, so awak akan dapat jawapan. Jawapan untuk bahagian yang pertama ini adalah negatif infinity, negatif 8. Kita unionkan dengan negatif 4 until infinity. Tolong jangan letak titik 3 sebab that is not the completed answer yet. Because now we have to take this sign ke bawah. Kenapa? Now kita nak intersectkan dengan jawapan yang satu lagi. Betul kan? Okay, setakat tu okay boleh follow Saya tunjuk laju ni sebab benda ni lebih kurang macam yang kita dah buat semalam. Okay, so sekiranya awak selesaikan yang sebelah ni, awak akan dapat lebih kurang macam tadi. Tetapi bezanya adalah bukan lagi bentuk yang ni lah. Kat sini dia akan berbeza sebab apa? Sebab kita try solvekan dia akan jadi lain. Sebab sebelah ni negatif 2. So apa yang awak akan dapat adalah X over X plus 4. Now kita tambahkan dengan 2 greater than 0. So try selesai. Fraction awak di sebelah kiri, awak akan dapat 3X tambah 8 over X plus 4 that is greater than 0. X di sinilah yang berbeza. Awak akan dapat 3X tambah 8 is equal to 0. So X adalah negatif 8 per 3 dan X tambah 4 still tak sama dengan kosong. So X tak boleh nilai negatif 4. So kalau awak buat table kat sini, dapat tak jawapan? Alright, so this is my interval and then factor pertama 3X tambah 8, X tambah 4, 3X tambah 8 over X tambah 4. So untuk yang ni tolong letak nilai dengan betul negatif 8 per 3 dengan negatif 4. Siapa datang dulu? Jawapannya negatif 4, betul tak? Negatif 8 per 3 sebelah kanan. Okay, so dari situ awak boleh teruskan. Teruskan apa? Tengoklah kat sini akan open, kat sini juga akan jadi open. Alright, so open, open, kat sini open, di sini juga open. Fill in the rest, awak akan dapat negatif infinity, negatif 4, negatif 4, negatif 8 per 3, and then negatif 8 per 3 sehingga infinity. Okay, so bagi saya satu nilai untuk kolom yang pertama sebagai test value saya, negatif infinity, negatif 4. Nilai apa kita akan guna? Negatif 5. You take negative 5 then substitute that value into these two factors. You are going to get simbolnya adalah negatif dan negatif. So make sure awak dapat simbol yang betul dekat setiap kolom dan row. So ini positif, negatif, positif. Kita nak jawapan di bahagian yang positif Okay, so jawapan kita akan duduk di sini dan di sini. Jadi sila tulis jawapan anda. Jawapan yang kita dapat di sini adalah negatif infinity, negatif 4. Unionkan pula dengan negatif 8 over 3 infinity. So sampai setakat ini, now apa yang jadi adalah kita kena tengok di mana dua benda itu intersect. Jadi bila nak cari intersection, obviously awak kena pakai apa? Number
Please use number line Okay, sila gunakan number line and letak sahaja nilai. Kita ada negatif 8, negatif 4. Lepas tu kita ada negatif 8/3. So we are going to have open to the left and then yang ni open to the right. Itu yang pertama tadi. Untuk yang kedua, saya guna pen warna purple. Saya akan dapat negatif 4 to the left dan juga negatif 8/3 to the right. So kawasan yang bersilang, awak kena tengoklah kita ada lebih daripada satu bahagian, iaitu kita akan dapat duduknya di tepi ni dan juga jauh di sebelah kanan. Okay, so tulis jawapan ni baru jawapan akhir. You are going to get negative infinity, negative 8, unionkan dengan negative 8/3 until infinity. Bila tukar jadi bentuk solution set, awak akan dapat jawapan x such that x is less than negative 8 or x is greater than negative 8/3. Okay, semua orang dapat yang ni? Sama tak dengan yang korang cuba buat selepas kita bincang soalan B semalam? Dapat, Miss. Alright, so yang seterusnya adalah soalan 19. So untuk soalan 19, semalam diminta saya bincang soalan 19A je. Okay, and sekiranya kalau B tu pun sebenarnya tak boleh buat, pattern dia sama je macam soalan A. Alright, so tengok soalan A. Dia kata find the values of K. Dia minta kita cari K. Dia tanya K sama dengan berapa. Diberi maklumat absolute value X minus K is less than 5/2. Okay, itu maklumat pertama. Selepas itu dia ada bagi perkataan equivalent. Apa maksud equivalent? Dia mesti sama je sebenarnya. Sama dengan siapa? Now dia bagi kita benda lain iaitu X is greater than negative 2 but less than 3. So bila kita dapat dua info macam ni, dua benda tu mesti sama, apa yang kita akan buat adalah tengok pattern mana yang kita boleh ubah. Maksudnya boleh olah, kita tulis dia guna cara lain. Jawapannya yang saya bulatkan ni. Okay, so menggunakan definition, apa yang kita boleh buat adalah define sahaja. You get X minus K is less than 5/2. Di tengah-tengah mesti N. Okay, selepas itu kita ada X minus K is greater than negative 5/2. By definition, pergi tengok dalam nota kuliah, awak ada satu table yang ada 4 benda tu. This is actually X minus K is greater than negative 5/2 but less than 5/2. Okay, so sampai sini kita boleh buat apa? Kita boleh tengok ni. K ni yang kita nak cari and dia tak sepatutnya duduk tengah kalau kita nak jadikan pattern macam ni. Tengah-tengah tu mesti X sahaja. So kita pindahkan K. Semua sekali saya akan tambahkan dengan K. So sebelah kiri saya tambah K. Tengah-tengah saya tambah K. Sebelah kanan pun saya akan tambahkan dengan K. So yang tengah ni K dengan K akan hilang. So dari situ apa yang saya dapat adalah negative 5/2 plus K is less than X but that is less than 5/2 plus K. So itu yang saya dapat daripada absolute value yang diberi. Now saya perlu comparekan dia dengan apa yang kita ada. So by comparison, kita compare dengan ni. Yang diberi tapi bentuk interval. X is greater than negative 2 but less than 3. Jadi apa yang kita akan buat adalah terus tengok kat sini. Sebab tengah-tengah dah sama, so it's either sebelah kiri sama dengan sebelah kiri atau kanan sama dengan kanan. Guna salah satu je, tak perlu buat dua-dua. So saya buat dulu untuk awak. Negative 5/2 plus K mesti sama dengan negative 2. Kita boleh kira nilai K saya. K saya adalah negative 2 tambah 5/2. Jadi K adalah 1/2. So kalau buat guna yang sebelah kanan, awak still akan dapat jawapan yang sama. 5/2 tambah K mesti sama dengan 3. So K kita adalah 3 tolak 5/2. So itu 6 tolak 6/2 tolak 5/2. So kita dapat jawapan masih lagi 1/2. Okay, so itu caranya. Dia bagi dua info. Kita tengok yang mana yang kita boleh olah. And then kita carilah jawapan selepas kita compare. Untuk soalan B, sama dia bagi awak
x less than or equal to negative 5 or x is greater than or equal to negative 1. Lepas tu dia bagi kita bentuk value yang mana kita ada absolute value of x plus a. Dia mesti greater than or equal to b. So define dahulu yang kedua ni. Lepas tu try tulis dalam bentuk macam ni. And then kita boleh cari. Cuma ekstranya di sini adalah awak akan ada simultaneous equation. Okay, awak akan dapat persamaan serentak untuk cari nilai A dan B. Okay? Nampak apa benda yang jadi tu? Saya laju sangat ke? Boleh ke? Boleh, Miss. Kalau saya laju sangat, bagi tahu Orang tengah mengejar masa macam ni lah. Alright, so untuk soalan 20. Yang ni siapa yang perasan soalannya sama je macam soalan Snap the Snack minggu lepas. Okay, nombor 3. So yang tu saya faham lah kalau korang tak boleh buat sebab kita baru habis pun 2.3, tak ada masalah. So untuk soalan ini dia start dengan show. Dia minta awak buktikan. Buktikan apa? Buktikan yang sekiranya awak diberi quadratic inequality seperti ini, then this can be written as, kita boleh tulis semula dia menjadi bentuk yang melibatkan absolute value. So kita ada x plus 1 over 5, tapi dia mesti lebih kecil daripada 4/5. So cara untuk kita tulis benda ni, saya tak tulis dulu hands tu. Saya jawab bahagian pertama dahulu. Macam mana kita nak show? Awak kena ingat, bila ada perkataan show, maksudnya jawapan dah ada dalam soalan. So ini jawapan kita. Awak mesti dapat bentuk seperti ini. This is your answer. So macam mana kita nak dapat bentuk macam tu? First awak kena bedah siasat dia dulu. Tengok, perhatikan and fikir. Apa yang berbeza daripada bentuk yang kita nak start dengan yang kita kena dapat? Jawapannya adalah di sini tak ada modulus, di sini ada modulus. Di sini kita ada kuasa 2 tetapi di sebelah kanan ni tak ada kuasa 2. Bentuk yang kita nak dapat tu dalam tu cuma kuasa 1. Okay, so apa yang kita buat adalah kena buat completing the square. So siapa yang tak ingat completing the square, tolong buat revision, make sure you remember lah. Revise semula. So completing the square ni adalah apa yang di sekolah anda belajar. Nama dia adalah penyempurnaan kuasa. Saya malas nak tulis 2. Okay. Penyempurnaan kuasa 2. Awak akan nampak saya guna kependekan sahaja. Saya akan keep on tulis CTS selepas ni. So using CTS, apa syarat pertama untuk kita buat completing the square? Ada satu syarat yang awak belajar sejak di sekolah. Nak buat completing the square? A sama dengan 1. Yes, thank you. So A must be 1. Saya kena hilangkan 5 tu. 5 tu adalah alien untuk kita. So macam mana kita nak hilangkan 5? Caranya kita bahagi semua sekali dengan 5. Ataupun darab dengan 1/5. So bila saya bahagi semua sekali dengan 5, 5x square bahagi 5 akan jadi x square sahaja. 2x bahagi 5 dapat apa? What is 2x bahagi 5? Dua per 5 x. Okay, tolakkan dengan 3 bahagi 5 kita akan dapat 3/5 sahaja. Sebelah kanan kosong. 0 divide by 5 jawapannya still 0. Kenapa saya boleh buat macam ni? Sebab 5 tu adalah something yang positif So simbol tak berubah. Saya divide je everything. Now A saya dah 1. Apa yang kita buat? Macam nak buat completing the square? Lain orang, lain cikgu, lain sekolah mungkin guna cara yang berbeza tapi menuju ke arah yang sama. Tak ada masalah. So saya guna satu formula yang pada saya cukup simple dah untuk budak ingat. Buka kurungan kuasa 2. Tolak dengan kurungan kecil kuasa 2. Lepas tu salin balik daripada simbol tolak sampai belakang. So tolak 3/5 less than 0. Apa yang saya perlu isi di dalam kurungan? Kita ambil x kuasa 2, tinggalkan kuasa. Okay, ambil daripada x kuasa 2 tu x je.
Lepas tu ambil simbol tambah. Lepas tu salin 2/5. Jangan lupa 2/5 kena bahagi dengan 2. So now apa yang saya akan buat next untuk kurungan seterusnya adalah simbol tambah tu sampai 2/5 bahagi 2. Bawa pergi sebelah. Okay, kita bawa ke sebelah dan apa yang awak dapat adalah 2/5 semua sekali bahagi dengan 2. Dah selesai macam tu, sila kira. Selesaikanlah 2/5 bahagi 2. So what is 2/5 bahagi 2? 2/5 bahagi 2 dapat? 1/5. Yes, 1/5 kurungan kuasa 2 tolak kurungan 1/5 kuasa 2 tolak 3/5 less than 0. So sampai setakat ini cuba tengok kita dah ada dah pattern almost tak sama lagi tapi almost. Kita ada X tambah 1/5 tapi kita ada kuasa 2 dia ada palang, pagar tu. So what we are going to do is kita selesaikan dulu kira yang nombor ni semua. Daripada negatif sampai 3/5. So apa yang awak akan dapat next adalah X plus 1/5 kuasa 2 ditolakkan dengan, awak boleh kira lah ni 16/25. Negatif darab dengan 1/5 square tolak dengan 3/5, itu jawapannya, negatif 16/25. So that is less than 0. So kita nak capai aim kita, tengok pula nombor mesti duduk di sebelah kanan. So nombor ni kena hantar ke kanan. Alright, so apa yang kita buat adalah X plus 1/5 square is less than 16/25. So nampak pattern macam dah ada tapi macam tak ada lagi. Now apa yang kita nak guna adalah, tengok dia ni ada modulus ataupun absolute value. So macam mana kita nak wujudkan? Kita kena tahu dulu apa definition absolute value. Ingat balik definition yang kedua. Absolute value of A sebenarnya adalah square root of A kuasa 2. So macam mana saya nak gunakan benda tu? Saya kena ada simbol square root tu. So saya wujudkan square root di sebelah kiri, square root di sebelah kanan. So bila saya buat macam ni, di sebelah kiri tu adalah exactly distinct. Dari situ baru saya boleh tulis balik, oh benda ni sebenarnya absolute value of X plus 1/5 less than square root of 16/25, masih lagi guna yang sama. Dia jadi square root 4 square over square root 5 square. So awak akan dapat jawapannya adalah 4/5. So kita telah pun buktikan, oh kita akan dapat jawapan sebiji macam yang dibagi. Okay, so bila dah dapat tu then puas hatilah. Selagi awak tak dapat, then maksudnya awak punya jalan kerja tu tak sepatutnya habis. Okay? Boleh? Jelas? Itu baru soalan show. Dia minta kita show, buktikan. So seterusnya ada perkataan apa? Kita ada perkataan hence Kalau korang senyap sebab sibuk menyalin, nanti awak boleh salin boleh rujuk. Saya akan upload PDF yang saya tulis ni semua dekat GC macam kelas ganti malam selalu tu. Okay, so bila dia bagi hence, baca soalan. Apa yang dia cakap? Sila solve this inequality. Inequality tersebut adalah inequality yang kita start tadi. Ni benda ni. Okay, so macam mana kita nak solvekan benda tu? Ingat bila ada hence, awak kena guna balik jawapan tadi. Okay, so salin dulu soalan. Awak diberi soalannya adalah 5x square plus 2x minus 3 less than 0. Kita telah buktikan benda ni boleh ditulis jadi absolute value. So terus masukkan this is absolute value x plus 1/5 less than 4/5. So yang kita akan guna di sini adalah definition of absolute value. Maksudnya tak perlu dah susah payah tengok, oh quadratic inequality kena guna graf senyum. Tak payah. Awak buat macam ni, dapat markah kosong. Sebab apa? Sebab tak guna hence. Okay, so cara yang kita akan guna adalah definition. Less than akan jadi n. So untuk part yang positif, I'm going to have x plus 1/5 less than 4/5 and then x plus 1/5 is greater than negative 4/5.
5. Sampai setakat ini, kita buat macam mana? Kita guna number line biasa je. So kira X is less than 4/5 tolak 1/5 dapat 3/5. And then X is greater than -4/5 minus 1/5. That is X greater than -1. So buat garis nombor. -1 di sini, 3/5 di sini. Yang ni open to the left, yang ni open to the right. Kawasan mana yang ada persilangan? Di mana bersilang? Kawasan jawapannya kawasan yang di tengah. Terima kasih. So untuk jawapan terus ambil. That is our final answer which is -1, 3/5 open, ataupun solution set is going to become X such that -1 is less than X less than 3/5. Okay? So nampak flow jawapan untuk soalan 20 ni dia start dengan show, jawab soalan bahagian pertama. Lepas tu dia seolah-olah nak kata okay, guna jawapan bahagian pertama, cuba jawab yang ni. So dia jadi simple lah sikit. Awak mungkin nampak ni still panjang juga. Tapi at least tak ada dah guna graf senyum. Okay. So dia sebenarnya simple je sebab dia linear inequality dah lepas jadi absolute value. Okay, selesai 2.3. Ada sebarang soalan? Tak ada, Miss. Okay, so tak perlu tengok video lah sebab saya dah pun discuss. Alright, boleh saya bergerak terus ke 3.2? Boleh. Dah cuba buat ke belum soalan 3.2? Siapa yang Dah cuba. Okay, Tapi dah ada cuba soalan buat? yang tak boleh jawab. Alright. Yang tak boleh jawab tu yang mana? Soalan yang bermasalah. Which question? 13B, Miss. 13A lagi? B. A ya ke tak? A dengan B lagi? Any other question yang tak boleh buat? Yang perlu bincang? Ada ke tak ada? Soalan 14 ni. Soalan 14. Okay, ada lagi ke? Ada? Tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada dah? Tu je ke? Dua tu je ke? Saya yang tak dengar ada yang bercakap ke? Memang tak ada yang bercakap ke? Tak ada dah, Miss. Okay. So kalau awak tengok di sini untuk soalan 13, dia mulakan dengan dia nak awak cari term ataupun koefisien seperti yang disebut. Okay, so untuk soalan 13A awak diberi, kita punya soalan yang nak buat expansion adalah P minus 3Q square kuasa 7. And then soalan minta kita cari term yang melibatkan P kuasa 4, Q kuasa 6. So macam mana kita nak buat? Rasa-rasalah apa benda yang kita kena buat kat sini. First step. What is the first step yang kita kena buat? Cari nilai R. Cari nilai R. Okay. Yang di R plus 1 tu. Okay, thank you. Alright. So untuk yang ni ingat tolong ingat. Bila awak belajar hari tu, kita ada belajar tau dia expansion. Bila dia sebut expansion, awak kena expand. Kalau dia sebut term, determine the term ataupun the coefficient, then apa yang jadi adalah kita akan guna formula TR plus 1. So what was the formula? Formulanya adalah TR plus 1 is equal to N choose R, A kuasa N minus R dan juga
B kuasa R. Okay, so that is the formula that you are going to have to use. Before you can use that formula, kita kena tahu dulu A kita apa, B kita apa. So A is P, betul tak? A kita adalah P. B kita adalah? What is my B? 3Q square. Thank you. What is my N? 7. Okay, thank you. So dah dapat masuk dalam formula. Formula kita adalah TR plus 1 is equal to N saya 7, 7 choose R. Darab dengan A saya apa? A saya P. P kuasa apa? P kuasa 7 tolak R. Selepas itu saya ada Q. Saya ada B saya. B saya apa? B saya adalah negative 3Q square. Ingat square tu kat dalam. Lepas tu kuasa apa? Kuasa R. So selesai di situ. Bukan tinggal je kita nak kena jadikan bentuk yang kita boleh compare dengan dia ni. So apa yang kita akan kena buat adalah pisahkan mana yang boleh dipisahkan. So rewrite this. You have 7 choose R. Tak boleh buat apa-apa. P kuasa 7 tolak R pun tak boleh buat apa. Yang belakang ni apa yang saya boleh buat? Kita dah belajar rule of indices. Yang mana saya akan dapat di situ negatif 3 kuasa R dan juga Q kuasa 2R. 2 kuasa R. So 2 darab dengan R lah kan. Okay, so dah sampai macam tu. Kejap Okay, so dah sampai macam ni. Apa yang kita akan buat adalah simplify je lah. Kalau tanya saya mudah. Saya tulis 2R je terus macam ni. Okay, so tolong lihat. Ini nombor Kita tak akan guna untuk compare. Ini juga adalah nombor. Negatif 3 kuasa whatever value of R. Dia tetap angka sahaja. Tak ada P, tak ada R. So apa yang kita akan buat adalah kita akan compare sahaja. Dia ni dengan dia ni. Dia ni dengan dia ni. Okay. So sebenarnya awak boleh compare salah satu, nak compare dua-dua pun tak ada masalah. Sebab apa? Jawapan tetap akan dapat sama. So I'm going to compare P kuasa 7 tolak R, dia akan jadi sama sahaja dengan P kuasa 4. So 7 tolak R is 4, hence R is equal to 3. Sama juga kalau compare Q. Q kuasa 2R is equal to Q power of 6. So saya akan dapat 2R is 6, hence R is 3. So still sama, tak ada masalah. R kita 3. Dah dapat nilai R, kita akan gantikan semula nilai tersebut ke dalam expression yang kita dah dapat tadi ni. Guna baris ni. Okay, awak nak guna baris yang atas kali ni pun boleh, tak ada masalah. Yang penting guna formula tu, tak payah buat all over again. So I'm going to have R kita 3. So 3 tambah 1 adalah bersamaan dengan 7 choose 3 P power of 7 minus 3 times negative 3 power of 3 times Q power of 2 times 3. So sila selesaikan. Kat sini masih 7 choose 3 P kuasa 4 darab dengan negatif 3 kuasa 3, awak akan dapat negatif 27 Q kuasa 6. So negatif 27 tu tulis kat depan P. And then awak boleh terus kira. So bila awak kira, awak akan dapat jawapan berapa? Berapa ni jawapan? Kira, tekan ni. 7 choose 3 darab dengan negatif 27. Dapat berapa? Negatif 945. Okay, thank you. Negatif 945 P power of 4 Q power of 6. So dah dapat. Ingat soalan minta apa? Dia minta term tu, betul? So awak terus concludekan. Oh, this is T. T4. Betul tak T4? Saya salah kira sama ke? Okey. Jawapan akhir sama tak?
Sama Miss. Okey. Sama So itu cara yang kita akan gunakan. So terus dapat, dah dapat term yang keempat adalah negatif 945 P kuasa 4 Q kuasa 6. Okey? Selesai. Ada soalan setakat tu? Boleh Okey, tengok soalan B. Untuk soalan B pun lebih kurang sama, cuma now dia bagi awak x minus 2 over square root of x semua sekali kuasa 10. And then dia minta kita cari term yang ada x kuasa 4. Okay, term in x power of 4 maksudnya kita nak pergi sampai x kita kuasa 4 sahaja. Jadi apa yang kita akan buat adalah kenal pasti dahulu A kita apa, B kita apa. So what is my A? X. Salah pen. Okay, apa B saya? B kita apa B? Negatif 2 per set X. Negatif 2 per set X. Alright. Lepas tu kita punya N 10. Okay, so apa yang kita kena buat? Guna cara yang sama. Still the same method Yang mana kita akan dapat TR plus 1 is equal to N choose R. Lepas tu kita akan dapat A kuasa N minus R, B kuasa R. So masukkan sahaja, awak akan dapat di sini. N saya 10 choose R. A saya adalah X kuasa 10 tolak R. And then B saya akan jadi negatif 2 per square root of X kuasa R. Okay. So sampai setakat ini, apa yang awak kena buat, again macam tadi, try selesaikan. So kita nak selesaikan macam mana? Now apa yang saya kena buat? 10 choose R masih sama. X tu kita boleh simplify tak? Jawapannya tak boleh. X kuasa 10 tolak R kekal. Yang belakang ni kita boleh simplify Negative 2 over square root of X boleh dipisahkan again menggunakan rule of indices. So bila kita pisahkan kita dapat apa? Bentuk apa yang kita dapat? Saya akan dapat negatif 2 kuasa 2 kuasa R, selepas itu over apa? Over apa ni? X kuasa 1/2 kuasa R. Okay, saya guna rule of indices je kat sini. Cuma lagi satu yang saya buat, saya tukar square root set tu jadi kuasa setengah. Sebab kita nak nampak kita boleh kira kat situ. And now awak sepatutnya realise kita boleh guna lagi rule of indices sebab base kita sama. Okay, so the next step you are going to have 10 choose R. And then negatif 2 saya letak depan. Negatif 2 kuasa R. X kuasa 10 tolak R tolak 1/2 R. So sampai setakat ini yang saya boleh compare dengan apa yang soalan minta adalah yang saya highlight tu. So compare sahaja, kita akan dapat X power of 10 minus R minus half R mesti sama dengan X power of 4. So 10 minus R minus 1 over 2R itu adalah 10 minus 3 over 2R mesti sama dengan 4. So di sini saya pindahkan dapat 3/2R sama dengan 10 tolak 4. Jawapannya adalah 6. So R akan jadi sama dengan 4. Betul tak R kita dapat 4? Betul. Okay. So dah dapat R is equal to 4. Can we calculate? Jawapannya yes. Okay. Masukkan balik. Tak payah masuk dalam yang atas sekali ni. Guna yang ni je terus. Sebab dia dah simple. So apa yang awak akan dapat adalah T4 plus 1 is equal to 10 choose 4
and then negative 2 power of 4, and then x power of 10 minus 4 minus 1 over 2 times 4. So kira lah. 10 choose 4 boleh kira, negative 2 power of 4 boleh kira, x kuasa 10 tolak 4 tolak 2. So that is 10 kuasa, x kuasa 4. So 10 choose 4 negative 2 power of 4 x power of 4 kira. Kira yang depan sahaja, jawapan sepatutnya akan dapat berapa? Dapat berapa? 10 choose 4? 3360. Okay, darab dengan negatif 2 kuasa 4 dapat 336 0 x kuasa 4. Okay, so itulah jawapan kita yang mana this is T yang kelima sebenarnya. Okay, boleh? Boleh ke setakat itu? Boleh. Alright, so sebenar-benarnya untuk makluman awak, A dengan B tu boleh bertukar tempat Macam kita ambil, saya ajar ni dan saya buat, saya ambil exact je. Diberi P kat depan, so P adalah A. Diberi Q 3 negatif 3Q square kat belakang, so itu B saya. Sama juga untuk contoh ni tadi. Saya ambil terus A adalah yang kat depan, B adalah yang di belakang. Tapi awak boleh tukar tempat dia, maksudnya A dengan B tu boleh bertukar tempat. Tak ada problem, cuma nanti nilai R awak mungkin akan jadi sedikit berbeza. Okay, yang tu in case ada yang buat terbalik lah. So awak boleh try, jawapan still sama, cuma R mungkin akan dapat nilai yang berbeza. Alright, so boleh saya bergerak ke soalan 14? Boleh. Alright, so look at question 14. Jauh sangat pula. Okey, tengok soalan nombor 14. So, apa masalah soalan 14 ni? Boleh saya tahu? Tak tahu nak start ke? Stuck tengah jalan ke apa? Apa masalah soalan 14? Dapat buat separuh je, madam. Okey. Maksudnya sampai sebelum yang hands tu ke? Untuk expansion pun dapat buat separuh jalan? Dekat hands tak boleh buat. Okey, kita bincang dulu bahagian pertama, kejap lagi kita tengok yang hands Okay, so first dia minta awak write down the first 3 terms untuk binomial expansion of cube root of 1 plus x over 125. So yang ni awak kena ingat lah, kita nak buat bentuk yang mana satu. So kalau tak nampak, tulis dulu. So this is 1 plus x over 1 to 5 power of 1 over 3 cube root adalah 1 over 3. Just like how square root adalah kuasa 1/2, so punca kuasa 3 adalah kuasa 1/3. So di sini n kita adalah rational number. Okay, so kita ada standard form. Standard formnya adalah 1 tambah x kuasa n. So bila 1 tambah x kuasa n, kita punya bentuk ni dah betul lah kan? Sebab depan 1, belakang ni tak kisahlah apa pun. So tak perlu factorize, tak perlu apa, kita terus boleh guna formula. Ingat lagi tak formula dia apa? Formula dia apa? Apa formula expansion? 1 tambah NB. NB tambah, saya tukar jadi B lah. Tambah N darab Kurungan bahagi. 2 factorial. Thank you. Lepas tu sebelahnya? B kuasa 2. Okay, thank you. Next. Pandai-pandai awak lah Sebab apa saya stop sampai situ? Sebab soalan minta 3 term. So awak kena tahu 3 formula ni je.
Kalau dia minta 4 term, awak kena tahu next lah yang mana kita akan boleh derive patutnya. So di sini apa yang kita akan buat adalah kenal pasti dahulu. A saya adalah 1, B saya adalah X over 125, N saya adalah 1/3. So please be careful when you are calculating this. Oleh yang demikian, 1 tambah X over 125 kuasa 1/3. Expansionnya adalah 1 tambah 1/3 darab B. B saya adalah X over 125 tambah N saya adalah 1/3 darab N tolak 1. So 1/3 tolak 1 bahagi dengan 2 factorial darab dengan X over 125 square. Tak perlu sambung tapi jangan lupa dot yang tu wajib ada. So tolong saya selesaikan. What is this? 1 tambah X per 125 kali 3 kita dapat 125 kali 3 dapat apa? 375. Okay, thank you, 375. Lepas tu tambah, kira 1/3 darab negatif 2/3 bahagikan pula dengan 2 factorial. Lepas tu darab pula dengan 1/125 kuasa 2. Awak dapat jawapan apa kat situ? 1 per betul dah. Berapa ni? Betul tak dapat tu? 140,625. Okey. So nilai 140,625 kat bawah tu datang daripada awak kira ni semua sekali dengan ni. Okay. So kira-kira itu yang awak dapat. So that is our expansion. Tak ada problem. Okay, dah dapat expansion. Now apa yang kita akan buat adalah tengok soalan. Cuba tengok soalan. Dia kata hence using your answer just now, please deduce this one. So macam mana kita nak deduce? Macam mana kita nak cari and sort of macam tunjuk yang jawapan untuk bahagian kedua itu adalah seperti yang diberi. Any idea? Bahagian ni yang korang tak boleh buat tapi saya tanya tu just nak tengok you ada idea tak? Okay, 125 tu adalah 5 kuasa berapa? Saya tanya je dulu. 125 tu adalah 5 cube. kuasa 3. Yes, kita boleh kira kalau kita ada cube root of 125. So apa yang saya cuba nak katakan pada awak sekarang adalah dia minta kita cari ataupun deduce nilai benda ni So dari mana kita nak dapat benda tu? Apa yang awak kena cuba bayangkan adalah 126 kita ambil cube root dia kata nilai dia adalah approximately 5.013. Okay, so macam mana kita nak cuba kaitkan benda ni dengan apa yang kita ada? Cuba perhati betul-betul. Okay, kalau saya ada di situ 1 tambah X per 125. Okay, dari sini apa yang saya boleh buat adalah saya sort of boleh tulis benda ni sebagai, kita boleh sort of macam tulis semula, samakan penyebut, saya buat kat tepi. Menggunakan cara samakan penyebut, 1 tambah X per 125, dia akan jadi berapa sebenarnya? Ni 1/1 ni. Dia akan jadi 125 tambah X over 125, betul tak? Sampai situ. Boleh follow saya cuma cuba samakan penyebut. Selepas itu, apa yang kita tahu adalah bila dia ada kuasa 1/3, kat sini sebenarnya kuasa 1/3 lah kan? Betul tak? Betul. Okey. So bila kita tengok bentuk macam ni, dalam tu ada satu pecahan, luar ada kuasa. Ingat tak rule of indices kata apa? Kita boleh pisahkan dia, betul? Dia akan jadi 125 tambah X kuasa 1/3 bahagikan dengan 125 kuasa 1/3. So ingat balik kuasa 1/3 tu adalah punca kuasa 3 yang mana awak boleh kira nilai di sini, betul? Dapat berapa ni? Cube root of 125 dapat berapa? 5. Ya, 5. So itu sebenarnya nombor je, betul tak?
So dia sebenarnya dah tak ada cube root, dia dah jadi 5 sahaja. So over 5. Yang atas saya ada 125 tambah X kuasa 1/3. So apa yang kita akan buat, kita akan compare, sort of macam comparekan dua benda ni. Yang atas dengan yang kita nak. Sebab dia je yang ada square root. Okay, so 125 tu sebab bila kita, square root pula, sorry, cube root. 125 tu yang kat bawah kita sort of macam ignore sebab kita boleh kira nilai dia. Jelas setakat itu? Sampai situ jelas? Boleh follow? Ke macam lost lagi? Apa benda miss merepek ni? Boleh nampak ke apa yang saya explain tu? Instead of kita compare terus cube root 126 dengan cube root semua ni, kita ignore kita punya denominator tu. Maksudnya sort of macam simplify dulu. Denominator tu akan jadi number. Just a number. So tak ada problem. Dia tak libatkan X pun. Tak perlu menyusahkan hidup kita. So yang akan melibatkan X hanya kita punya numerator. Sebab tu kita compare numerator dengan soalan. Okay, so dah compare, awak akan dapat 125 tambah X mesti sama dengan 126. So X sama dengan berapa? 1. Ya, kita guna X is equal to 1. So when you use X is equal to 1, apa yang awak akan dapat adalah masukkan dalam kita punya expansion. So bila kita gantikan dalam expansion kita, kita ada di sebelah kiri adalah 1 tambah X over 125 kan tadi, kuasa 1/3. Dia sama dengan 1 tambah X over 375 tambah 1/140,625 X square. Saya salin expansion dulu. Now use X is equal to 1. You are going to have 1 plus 1 over 125. Kuasa 1/3. Di sebelah kanan kena ganti juga X sama dengan 1. So 1 tambah 1/375 tambah 1/140,625 1 kuasa 2. Okay, now apa yang awak kena buat? Kira lah yang sebelah kiri ni. Ingat macam contoh dalam kelas yang saya mengajar itu, kita kena kira. So sebelah kiri awak akan dapat 126/125 kuasa 1/3. Di sebelah kanan tolong kirakan dapat berapa? 1 tambah 1/375 tambah 1/140,625. Dapat? 1. Suka hati dia je bagi 1. Ada perpuluhan kan? 1.00267. Hari tu dalam kelas saya ajar kena ambil semua, betul? Saya ingat lagi. Saya ajar kena ambil semua, betul? Betul. Kenapa kena ambil semua? Kenapa kena ambil semua? Jawapannya sebab ini bukan yang kita nak kira. Yang kita nak kira dia ni je Kat bawah tu ada nombor yang kita tak nak lagi. Sebelum habis kira, jangan bundarkan dahulu. Ambil semua nilai yang diberi. So now selesaikan yang sebelah kiri tu. Selesaikan yang sebelah kiri lebih kurang macam yang saya buat kat sini tadi. You are going to have, pisahkan dia menjadi 126 kuasa 1/3 bahagi dengan 125 kuasa 1/3. So nilai dia masih 1.00267377778 and then saya boleh buat apa? Saya boleh bawa alien yang kat bawah ni, bawa pergi sebelah. Okay, so bila saya bawa dia ke sebelah, jawapan saya akan jadi cube root of 126 bersamaan dengan yang bawah tu 5 tadi. So 5 darab 1.00267377778. So bila awak darab, awak akan dapat jawapan berapa?
Dapat berapa? 5 3368. point, okay. 3368 889. okay. 889. Kalkulator memang 8 tu 3 kali je Tiga kali miss. Okay. Maksudnya yang atas ni pun nak punya pendek lagi lah. Sebab saya guna kalkulator scientific yang apps tu. So dia punya display tu macam panjang sikit. So yang saya tulis ni adalah display dalam kalkulator yang saya guna yang dekat phone saya, scientific calculator apps tu. Okay, so awak kena ambil lah semua yang kalkulator beri, and then dari sini baru kita tahu, oh ya betul dia sebenarnya adalah 5.01 3 seperti yang soalan minta kita deduce. Betul tak? Dapat sama tak macam ni? Betul. Sama kan? Okay, so jelas apa yang jadi kat situ? Nampak? Nampak Nampak tak nampak? Okay? Alright, and masa pun telah lebih, dah 2:59. So oleh yang demikian, saya akan stop setakat itu sahaja dahulu. And untuk next class, kita akan proceed mengikut perancangan lah. Boleh? Thank you Boleh? miss. Boleh, Miss. Alright, terima kasih. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright.